Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Saya bersama Dato' Abdul Majid bin Omar, Timbalan Mufti Selangor. Saya Fadilah Ustaz Muhammad Farhan bin Wijaya, Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Yang berbahagia Datuk Bakar bin Abdul Majid Hamid, Pengurusi Ahli Jawatankuasa Pengemarahan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Daerah. Yang berbahagia Ustaz Suhaimi bin Ahmad Wakid selaku moderator forum. Yang berbahagia Datuk Kamarudin bin Zakaria, ahli panel yang pertama. Yang berbahagia Ustaz Saiz Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang, panel yang kedua. Datuk-datuk, datin-datin, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di Majlis Forum Perdana Ehwal Islam sempena sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Selangor bagi tahun 1436 Hijriah yang akan dibincangkan tajuknya Perpaduan Nadi Transformasi Negara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, Forum Perdana Ehwal Islam merupakan acara tahunan yang telah dirancang oleh Jabatan Agama Islam Selangor bersama-sama Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam sempena sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Selangor, bertujuan mengupas isu yang berkenaan dengan tema khas Ma'al Hijrah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Ustaz Suhaimi bin Ahmad Wakid untuk memulakan forum pada petang yang berbahagia ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله ورسوله. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Sahibu Samah Timbalan Mufti Selangor Datuk Abdul Majid bin Omar. Seterusnya kepada Imam Besar Masjid Negeri Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang berbahagia Fadil Ustaz Farhan. Seterusnya pada ahli jawatankuasa masjid, dan seterusnya pada ahli jawatankuasa penganjur program, pegawai-pegawai di peringkat Jabatan Agama Islam Selangor. Dan yang kita hormati lagi, kita kasihi, dua orang ahli panel di sebelah kanan dan kiri saya. Kalau saya tak kenalkan, tuan-tuan pun mesti kenal. Ya, di sebelah kanan saya yang berbahagia Fadil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang. Apa khabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Handsome saya, macam saya lah. Ya. Di sebelah kiri saya, Masya Allah, Syekh Kabir. Ya. Kalau tuan-tuan perempuan tak kenal, saya rasa berat hatilah. Orang kata nak memperkenalkan tu rasa macam tak berapa best kalau tuan-tuan tak kenal. Ya, sebab memang tuan-tuan pun dah cukup kenal. Ya, iaitu berbahagia Datuk Haji Kamarudin bin Zakaria, ataupun yang kita lebih kenali dengan Datuk K. Datuk sihat tu? Alhamdulillah. Cuma Datuk yang seorang tu dia ada misai, yang Datuk ni tak mau misai. Akan datanglah insyaAllah. Terima kasih Datuk datang. Alhamdulillah. Seterusnya kepada Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur alhamdulillah kita bertemu dalam satu forum
Al-Ahwal Islam ataupun forum sempena sambutan Mal Hijrah 1436 yang dengan kita punya moto ataupun kita punya apa orang panggil ni, tema dia ya, perpaduan nadi transformasi negara ya. Jadi syukur alhamdulillah juga kita ditemukan dengan dua orang ahli panel yang biasa tonton dah lihat di kaca TV, dengar di radio, di forum-forum, ceramah-ceramah ya. Dua orang yang kita tidak nafikan dari segi ilmu dan pengalamannya. Dan kita harap dalam masa 1 jam setengah pada petang ini kita dapat bersama dengan dua ahli panel untuk mengupas tajuk kita yang sesuai dengan tema ya. Cuma saya berbincang dengan ahli jawatankuasa penganjur, tema kita tu nampak terlalu umum dan kita khususkan perbincangan kita lebih kepada dalam soal muamalah ya, membina perpaduan soal muamalah dalam kemasyarakatan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ada 2 round ya, dan di round yang kedua, sebelum masuk yang kedua, kalau tuan-tuan ada persoalan, tuan-tuan boleh terus SMS kat saya ya, sebagai nombor telefon. Jadi saya akan ajukan soalan kepada ahli panel ya. Tapi soalan yang rasional lah ya. Jangan tanya pula tiba-tiba pula hari ni kenapa tak hujan lebat. Saya tak boleh jawab lah soalan yang rasional insya-Allah. Jadi saya sebut nombor telefon saya 012 396 1197. Saya ulang semula 012 396 1197 ya. Kalau ada soalan ya, boleh kita ajukan. Baik, untuk meringkaskan masa, saya akan terus kepada panel kita yang pertama, Al-Fadhil Tuan Syed Nur Hisham ya. Jadi sebagai mukadimah Ustaz, 10 ke 15 minit je Ustaz. Bila saya pegang mikrofon tu faham-faham lah ya. Sebab kadang-kadang ada panel dia tak faham, dia buat tak faham je, stres saya jadi moderator ya. Jadi sebagai mukadimah, saya mohon Ustaz jelaskan kenapa kita ni nampaknya bersungguh-sungguh pada hari ini. Kita nak menyambut tahun baru 1436 Hijrah. Dan hari ini kita berada 29 Zulhijjah, hari yang terakhir 1435 Hijrah. Nampak gayanya orang kata kalau masa Masihi pun kita sambut, Hijrah ni pun kita sambut, dan kita nampak begitu bersungguh-sungguh kita mengadakan program. Bukan di sini, bahkan seluruh negeri, seluruh negara kita mengadakan program. Jadi agak-agak kepentingan kenapa kita nak sambut sangat Ustaz? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Fadhil Ustaz moderator, yang dikasihi lagi dihormati Datuk K. Ustaz kata tadi, nak sebut Datuk K jugalah, Datuk Kamaruddin. Saya alhamdulillah hari ni berpeluang duduk sepentas. Belum ni tengok Datuk Kamaruddin dalam forum perdana, dalam program di TV. Dan alhamdulillah kat belakang tadi sempat minta nasihat-nasihat sedikit. Kita sebagai orang baru ni, Datuk banyak pengalaman dah. Dan kepada sahibus samahah, Timbalan Mufti, semua Mas Imam, Jawatankuasa Masjid, pihak JAIS, dan kepada semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Biasa forum lepas maghrib atau lepas isyak, hari ni lepas asar. Sangat-sangat mencabar. Pada siapa yang mengantuk, silakan tidur, tak ada masalah. Sebab tidur dalam majlis ilmu dapat pahala tak? Amboi, cepat je dapat sebenarnya. InsyaAllah dapat, tak ada masalah. InsyaAllah niat kita ikhlas, Allah tahulah. Persoalan yang Ustaz kemukakan tadi, kenapa perlu kita sambut Ma'al Hijrah, kenapa perlu kita mengingati peristiwa hijrah, maka saya nak menjawab, kita perlu memperingati seluruh sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keseluruhannya. Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad wafat umur berapa?
63. Makna tempoh kenabian berapa tahun? 23 tahun. What happened? Apa yang berlaku 23 tahun ini adalah Islam. 23 tahun ini adalah terjemahan praktikal Islam. Sama isteri, sama cucu, sama jiran, sama musuh, ketika ditindas, ketika hijrah, develop ekonomi negara, berperang, cedera, sakit, 23 tahun inilah Islam. Kalau benar kita cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena ada usaha kita untuk ambil tahu tentang apa yang berlaku 23 tahun ini dan kita jadikan panduan. Orang yang berniaga, dia kaji 23 tahun ini, dia akan banyak jumpa strategi, dia akan banyak jumpa macam mana Nabi selesai masalah. Dia orang yang mengkaji tentang leadership, kepimpinan, 23 tahun ni dia akan jumpa banyak jawapan dan skill. Orang yang nak susun sistem sosial, sistem kekeluargaan, masalah dalam institusi keluarga, kaji 23 tahun ni banyak jawapan yang kita akan jumpa. Nak ataupun tak nak sahaja. Pegang mic dah ke? Nak pegang mikrofon dah tadi, bukan telefon. Jadi apabila kita kembali kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal, confirm ke cinta? Kaedah ini confirm akan cinta kalau kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia confirm akan bertambah cinta. Tapi kalau manusia biasa, tuan moderator, dia kenal saya, ada kemungkinan dia akan tak suka pada saya. Oh, nampak ceramah bagus, rupanya perangai teruk. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, lepas tuan moderator bertambah kenal, oh sayang sungguh kat Ustaz Syed ni, senanglah buat kawan. Ada kemungkinan. Kemungkinan sayang, kemungkinan benci. Tapi kalau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan bertambah sayang. Lagi kita tahu tentang Nabi. Kadang-kadang ada kakak-kakak dia kata, Ustaz, suami saya masa awal-awal kahwin dulu baik, penyayang, romantik. Sekarang anak 5, baru saya kenal. Macam tak berapa sayang dah. Itulah keadaan manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan jadi inspirasi, kita akan jadi nak tiru, kita akan jadi menghargai bila kita kenal baginda. Apabila menyebut tentang peristiwa hijrah, ini peristiwa perubahan yang sangat besar dalam sejarah 23 tahun ini. Ayat Quran, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Bagi duanya peristiwa hijrah. Konten ayat Madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu, Mekah ya ayyuhan nas. Isi Mekah, sabar, syurga, neraka, kiamat. Madinah, ayat-ayat turun, sistem ekonomi, sistem perang, munafiqin, juga beza. Yang membezakan di tengah-tengahnya adalah peristiwa hijrah. Di Mekah, mana ada masjid? Pergi ke Madinah, Islam membina masjidnya yang pertama, Masjid Quba, pergi sembahyang Jumaat, kemudian Masjid An-Nabawi. Berbeza dua zaman berdasarkan peristiwa hijrah. Sebab itulah ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Islam berkembang luas sampai ke Afrika, sampai ke utara, ke selatan, semenanjung tanah Arab. Islam berkembang, jadi ada urusan rasmi negara. Ada surat rasmi, ada pekeliling, ada minit mesyuarat. Masalahnya dalam mesyuarat, Sayyidina Umar tanya, ni rekod bulan Rabiul Awal, tahun bila? Ni bulan Rejab, surat ni, tahun bila? Tak tahu tahun mana. Disitulah mula berbincang, kita umat Islam perlu ada tahun sendiri. Pendekkan ceritanya, ada orang cadang ambil tahun Nabi Muhammad lahir sebagai tahun 1 Islam.
Cadangan lain kata, tak, kita ambil tahun turun ayat Iqra sebagai tahun 1 Islam. Ada cadangan lain kata, tunggu, ambil peristiwa Isra' Mi'raj tahun 1 Islam, sebab kita mula semayang. Ada cadangan kata ambil tahun Hijrah tahun 1 Islam. Ada cadangan kata ambil tahun Perang Badar sebab Islam menang besar. Akhirnya bincang-bincang, pilih peristiwa Hijrah. Kerana Hijrah ini suatu perubahan yang besar terhadap sejarah Islam. Dari segi sejarah, detail sangatlah, banyak pengajaran. Kalau tuan-tuan yang mengkaji kita forum ni, kita ambil perkara-perkara penting lah. Kalau dalam kuliah ataupun ceramah panjang lebar, kalau kita tengok step-step peristiwa hijrah, ya Allah. Stephen Covey duk sebut 7 habits. Maxwell hari ni sebut tentang leadership. Nabi Muhammad dah buat semua dah. Bagaimana Nabi delegate tugas pada Abu Bakar, pada Asma, pada Abdullah, pada Amir bin Fuhairah, pembahagian tugas. Hebat Nabi. Kita tengok bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Nak cepat-cepat nak bagi unta, supaya Nabi guna unta ni, skor pahala dia panggil. Itu kisah detail lah dari segi sirah. Nabi tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar, pesena Tash. Tuan-tuan, apa hubungan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar masa hijrah selain pada sahabat? Sayyidina Abu Bakar adalah bapa mertua Nabi. Nabi tidur atas riba bapa mertua dia. Ustaz biasa tidur atas riba bapa mertua. Kan balik ni ayah sempena ma'al hijrah ini. Nabi tidur di atas riba bapa mertua. Saya nak try boleh? Dia kata, kau ni apa hal? Dia nak pasang seorang lagi ke? Pesena Tash tu, Nabi dengan Abu Bakar dengan bapa mertua ada hubungan. Ditugaskan kemudian bagaimana strategi Nabi keluar dari rumah. Tuan-tuan, saya selalu buat ni. Mekah kat sini, Madinah kat utara. Nabi masuk gua dulu. Keluar dari rumah, pergi ke rumah Abu Bakar, lepas tu pergi ke gua dulu. Nak keluar dari rumah, Nabi pergantungan pada Allah. Riwayat menyebut baca ayat surah Yasin kan. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fahum la yubsirun. Allah Ta'ala tolong Nabi, tolong Islam. Orang tak nampak Nabi keluar. Kita baca juga ayat tu waktu roadblock. Rotek mati 2 bulan dah. Bacalah juga ayat. Bergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bergerak, strategi. Mekah nak ke Madinah di utara. Tapi pergi ke gua dulu tu, selatan. Mengelirukan musuh. Ada orang kata, Ustaz, kita nak berdakwah, kita nak hidupkan masjid. Allah tolonglah, tak apalah. Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar rancang, plan, strategi. Akhir sekali baru tawakal. Hijrah kalau kita selidik satu persatu, Masya Allah. Dan bersempena dengan tema kita cantik, keharmonian, perpaduan. Stephen Covey sebut dalam buku dia 7 Habits. First thing first. Perkara pertama yang priority. Apa priority Nabi buat selepas hijrah? Bina'ul masjid. Masjid adalah kilang perpaduan. Masjid adalah tempat membina keharmonian. Masjid adalah benteng ummah. Bina masjid, hidupkan masjid, kumpul manusia di masjid. Dan mungkin barangkali kalau ada dari masjid-masjid lain yang bersama kita pada tengah petang ini, tolong ingat satu perkara. Nyawa masjid adalah majlis ilmu. Sekali lagi saya nak ulang. Nyawa masjid, majlis ilmu. Nak hidup masjid, buatlah majlis ilmu. Barangkali mungkin fizikal masjid kita kurang cantik, kurang selesa, tapi nyawanya duduk di majlis ilmu. Nabi sebut di akhir zaman, masjidnya indah, tetapi khurabum minal huda, kosong daripada hidayah, petunjuk. Nak harmoni, nak perpaduan, masjidlah tempatnya. Kita sebagai ibu bapa, bawalah anak-anak ke masjid. Jinakkan anak-anak ke masjid. Biasakan. Tak boleh Ustaz, bawa anak-anak ni dia orang berlari kat belakang.
Baru anak-anak ni dia orang main lah ustaz, bising. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, saya nak sebut petang ni. Kita bawa anak-anak berlari, bermain, memang bidang tugas dia orang dah berlari, job scope. Kalau bapa anak berlari, itu masalah. Kan? Kalau mak anak hidup berteriak, memang masalah. Budak-budak kerja dia orang dah berlari, bermain. Cuma kita kena remind lah. Yang penting kita nak jinakkan mereka dengan rumah Allah ini. Yalah mereka semayang tak khusyuk, mereka tak dengar, berkuliah ustaz dengar pun tak faham. Jinakkan mereka dengan taman-taman syurga ini, dengan masjid, dengan tempat yang Nabi bina pertama sekali. Bayangkan 13 tahun di Mekah, hijrah, buat masjid dulu. Wallahu a'lam. Saya faham sangat ustaz. Ustaz pesan gitu tadi. Wallahu a'lam. Wah, ni landing betul ni. Kalau kapal terbang belum sempat buka tayar ni Ustaz. Okeylah. Tapi tak apalah ya. Apa pun satu pencerahan yang baik Al-Fadhil Ustaz Nur Hisham. Jadi di antara poin yang paling penting apa dia tuan-tuan? Ingat sejarah, ingat Nabi, tambah cinta Nabi, hidupkan suasana kehidupan Nabi dalam keluarga masyarakat kita. Itu yang kita itu. Lepas tu kita harap tuan-tuan daripada penjelasan Al-Fadhil Ustaz tadi, mudah-mudahan kita berusahalah untuk menghidupkan sunnah Nabi yang paling penting. Salah satunya apa dia tuan-tuan? Iaitu majlis ilmu Ustaz insya-Allah. Kat sini pun saya tengok ramai yang menghidupkan majlis ilmu ni. Ya, sunnah Nabi pun banyak ya. Siapa yang berpakaian warna merah sunnah dah tu. Nabi kadang-kadang pakaian merah, yang warna hitam ni pun sunnah ya. Yang warna putih macam Datuk pun sunnah. Itu dia. Tapi Ustaz tak berapa sunnah ni kalanya. Kena tukar ni. Tapi datang majlis ilmu Ustaz, sunnah Ustaz Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Ustaz. Minta maaf Ustaz sebab masa kita ni tak berapa banyak Ustaz. Tadi tengok Ustaz tu macam panjangnya, tak pegang mic tu rasanya lupa tu. Okey, tak apa. Baik. Jadi muslim-muslimat, kita terus kepada panel yang kedua. Berbahagia Datuk Haji Kamaruddin Zakaria. Orang yang cukup berpengalaman. Bertugas lebih 37 tahun. 31 tahun, Masya Allah. Ya, yang terakhir mantan Imam Besar Masjid Negara. Jadi kita nak dapatkan perkongsian, teguran dan nasihat, kesinambungan daripada perbincangan pertama tadi, Nabi SAW dan peristiwa hijrah, akhirnya dapat menyatukan perpaduan di antara Muhajirin dan Ansar. Jadi pada hakikatnya muslimin-muslimat, bagi membina sebuah masyarakat ataupun kehidupan muamalah yang baik antara sesama muslim khususnya, maka yang paling penting ialah hablum minallah. Itu asas yang saya kira yang menjadi paling penting. Nak bina hubungan masyarakat yang baik, muasyarah yang baik, jaga hubungan dengan Allah SWT, dan kita yakin masalah yang lain akan mampu diselesaikan dengan baik. Jadi mohon pencerahan Datuk sebagai mukadimah, lebih kurang dalam 15 minit juga tu. Sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulihin nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah. Terima kasih kepada pengurusi yang berbahagia, Tuan Syed tak tinggalan, sahibus samahah timbalan Mufti Tuan Haji Datuk Haji Abdul Majid, rakan yang baru dikenali, tahniah kepada Ustaz Farhan selaku Imam Besar dan juga ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya soalan tu nampak pengurusi lebih banyak bercakap pada pengurusi petang ni. Ini hebat. Hebat pengurusi petang ni. Itu saya nak cakap tu. Maknanya yang datang di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, tokoh ulama muda ada dua.
Kebetulannya saya menumpang orang muda. Kok orang muda tenaga dia boleh dapat sedikit. Rasa rendah diri saya kepada dua tokoh ini, saya yakin mereka pada masa akan datang cemerlang dalam melakukan sesuatu kaedah yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Aminlah sikit. Lambat. Benda baik pun tak nak amin. Sebab itu kita dalam merubah hidup ni, saya cukup mudah bagi saya lah. Untuk nak merubah masyarakat, ubahkan perangai pertama sekali. Pastikan ibadat solat di awal waktu. Itu saja. Pastikan sembahyang di awal waktu. Masuk waktu ada kita. InsyaAllah. Salah satu perubahan yang Rasulullah bawa di Madinah, bila mana dia mengumpulkan masyarakat, mengumpul puak-puak Madinah, maka tidak ada satu benda bila mana Allahu Akbar berkumandang, seluruh umat Islam berada di masjid. Ya Allah. Sebab itu Rasulullah di dalam jangan tak silap saya, dalam salah satu daripada tanda-tanda kiamat, seandainya sembahyang subuh itu macam sembahyang Jumaat, maka hampirlah kiamat Allah. Sebab itu kita nak merubah masyarakat cukup mudah. Sembahyang di awal waktu. Suami membawa isterinya sembahyang di awal waktu. Isteri mengikut suami di sembahyang di awal waktu. Dan juga masyarakat bersama-sama sembahyang di awal waktu. Tidak ada ini sembahyang pukul 1 Zuhur. Pukul 4, 5 minit terbunyi. Allahu Akbar. Malaikat, kata Allah, pergi tengok itu. Siapa dia pukul 4, 5 minit itu yang panggil aku Allahu Akbar? Malaikat pergi menyaksikan Fulan bin Fulan, ya Allah. Apa dia buat, wahai malaikat? Dia tengah sembahyang zuhur. Masya Allah. 4-5 minit sembahyang zuhur. Isterinya apa dia buat? Isterinya belum balik lagi di Emporium Maiden. Ya Allah. Tudung lingkup. Ini minta maaf. Bukan tuan-tuan, puan-puan yang ada di sini. Ini orang Afrika Selatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kita? Macam mana nak berubah? Allah dah panggil, kita masih duduk di tempat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana doa kita nak makbul? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Allah panggil, Allahu Akbar. Suara azan sudah kedengaran. Kita masih berada di tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bekerja, tetapi di badannya sihat, di tempat yang lapang, kosong, kemasanya. Masya Allah, tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, salah satu daripada malaikat yang akan mendoakan kepada golongan, salah satu daripadanya orang yang duduk di atas sejadah sebelum masuk waktu, insya-Allah malaikat akan mendoakan kepadanya. Salah satu daripadanya. Orang yang belum masuk asar lagi sudah ada di atas sejadah. Belum masuk maghrib lagi sudah ada di atas sejadah. Belum masuk isya lagi sudah ada di atas sejadah. Sebelum masuk subuh sudah ada di atas sejadah. Inilah salah satu daripadanya doa daripada malaikat. InsyaAllah doa orang yang ada di waktu itu Allah mustajabkan. Ini kita kena berubah.
Allahu Akbar. Pukul 4:05 pagi. Malaikat pergi tengok. Siapa yang pukul 4:05 pagi itu? Malaikat pergi tengok. Ya Allah, tidak ada orang. Itu yang berbunyi Allahu Akbar itu siapa dia? Oh, itu handphone dia. Handphone Samsung dia. Samsung yang berbunyi. Tuannya tak ada. Tak ada nampak kelibat tuannya. Yang berbunyi Samsung. Duduk di kepala tuannya. Masuk message. Allahu Akbar. Masuk message. Tuannya tidak ada. Siapa dia yang bangun pukul 4 pagi? Mengubahkan dirinya berhadapan dengan Allah seketika itu orang lain sedang nyenyak tidur. Mengangkat tangan berdoa sebab itu salah satu daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Jalil. Bila mana seseorang itu mengadu kepada aku sejengkal, aku akan dekat dengan seorang yang berinci-inci. Kalau ada pada aku kata orang itu sedepa, aku akan duduk dalam keadaan seolah-olahnya aku sehasta dengannya. Kenapa kita biarkan diri kita ini? Kenapa tidak mengadu dengan Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, segala-galanya Engkau yang melakukan amal ibadah, segala-galanya kehendak Engkau, ya Allah, berikan kepada kami hidayah, berikan kepada kami sesuatu untuk menentukan kami berpadu dalam amal. InsyaAllah kami akan berpadu dalam segala perbuatan. Kalau tak berpadu dalam amalan, jangan harap. Contoh saya nak bagi, ini minta maaf pengurusi, bukan nak ambil masa. Malam Jumaat kadang-kadang baca Yasin, tengok punya kerja kita. Tok Imam demam sikit, dia terbatuk. Yasin, elok dah serentak. Sama dah di awalnya. Oh. Nanti dulu Syekh. Kakak orang perhati hadiah pula. Dia tak pasti nanti dulu sabar hadiah tu. InsyaAllah tuan-tuan dapat. Sabar dulu. Contohnya sama-sama kita baca Yasin malam Jumaat. Tok Imam baca ya, kita pun Yasin, tapi Tok Imam terbatuk. Pada nak sampai kepada wadaraba lana mazalan wa nasiya khalqah tu Tok Imam terbatuk. Kita potong Tok Imam. Makmum potong Tok Imam. Tok Imam baru wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Sudah ada makmum wa ilaihi turja'un. Masya-Allah. Tok Khatib duduk baca ittaqullah. Makmum tidur. Nak berubah macam mana? Yang pergi ke masjid itu macam seolah-olahnya ada sesuatu. Kalau nak tidur, pergi masjid lah. Tak dengar khutbah Jumaat tak apa, asal sembahyang. Ada pula yang beri fatwa macam itu. Sebab itu kita hari ini kita gagal. 1000 orang yang datang ke masjid. Mungkin dalam 300 saja yang segar. 700 lagi hanyut dalam khutbah Jumaat. Sebab itu isteri kita tak tanya nak merubah diri kita. Bang, hari ni tajuk khutbah apa? Perpaduan. Lagi isinya apa bang? Isinya tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap lah. Pasal apa tak boleh cakap bang? Terlelap. Ya Allah. Yang pergi masjid itu. Masya Allah. Tok Khatib ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini hebat tuan-tuan. 1000 orang 300 saja. Sebab itu 300, 700 hanyut. 700 nak menang macam mana? Nak menang macam mana? Melawan kehidupan masyarakat. Sebab iblis sudah ada di dalam hati manusia. Ketika dia keluar daripada sembahyang, iblis tak payah ikut lagi. Dia ikutnya orang-orang yang 300 ni. Maka yang 300 ni pula macam-macam keluar.
Akhirnya ada yang pula boleh pegang anjing pula dah. Keluar pula kata boleh pegang anjing. Astagfirullah. 300 hancur. Tak bersatu lagi dah. 300 pecah. Jangan kutuk orang yang menganjurkan yang ni. Jangan kutuk. Allahu Akbar. Masya Allah. Minta maaf Datuk kita ke. Berat kita Datuk ni kadang-kadang. Ini hari tu kita tengok orang telanjang. Ini ke anjing pula dah sudah. Anjing telanjang pula orang pegang ni. Dulu kita tengok dalam surah apa orang bertelanjang. Sekarang anjing telanjang orang pegang pula dah. Ini yang menjadi masalah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini zaman merubah kita. Zaman merubah ulama yang ada pada hari ini. Bersatu ke tidak menentukan bagaimana hukum dan hakamnya. Bagaimana menentukan kehidupan masyarakat. Menentukan kehidupan dia. Siapa dia yang menentukan ini? Ijtihad yang menentukan. Di mana ijtihadnya misal kata? Allahu Akbar. Mughallazah tidak ada lagi ijtihad. Mughallazah tidak ada lagi ijtihad. Jangan kita berpadang dalam keadaan ini, tuan-tuan. Inilah kehebatan Allah menguji para ulama. Para ulama diuji dengan perkara yang tidak disangka-sangka dalam kehidupan masyarakat Islam. Yang bertudung pakai pegang anjing. Ya Allah. Aduh. Teruk. Ini dia perpecahan kita. Sebab itulah dalam hidup kita tidak ada satu benda yang Allah nak. Apabila kita sudah berdoa, mengangkat tangan Allahu Akbar pada awal waktu sembahyang, jangan lupa pada diri kita. Di sana Allah Subhanahu wa taala menentukan hati kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bagaimana hati orang yang menyebut Allahu Akbar kabira itu? Ada di dalam sembahyang ataupun tidak. Paling hebat tuan-tuan, orang yang melakukan sembahyang berada dalam sembahyang. Jangan sekali-kali bila mana melakukan sembahyang ada di emporium orangnya. Allahu Akbar. Tengok hatinya berada dekat pasar tani. Pasar tani. Allah. Sembahyang subuh. Pasal sembahyang subuh itu Allah. Pasar tani. Ini dia. Tidak ada satu benda. Akhir sekali. Tahu dah, dia dah cuit tu dia nak suruh berhenti. Ini hebatnya dalam suasana hari ni. Satu lagi. Orang yang mengangkat tangan berdoa pada Allah. Apa dia minta? Jarang orang minta 3 benda. Kalau dapat mintalah 3 benda, tuan-tuan. Jangan banyak cerita. Ya Allah, seandainya aku sihat, aku pastikan aku beribadat padamu. Ini dia kalimah. Seandainya aku sihat, ya Allah, kau beri pada aku. Pastikan kaki aku, tangan aku, hidup aku beribadat kepadamu. Allahu Akbar. Kalimah mana ini dikeluarkan? Siapa yang mengeluarkan kalimah ini? Allahu Akbar. Amat berta'abbud dia kepada Allah. Satu, yang kedua. Ya Allah, seandainya engkau berikan rezeki kepada aku, pastikan rezeki yang halal dan aku beramal ibadat kepadamu. Yang ketiga, seandainya engkau memanjangkan umur aku, panjangkan umur aku penuh dengan beribadat kepadamu. Sebab itu doa Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal ulama'il 'amilin waj'alni mahbuban fi qulubil mu'minin waj'alni min ibadikas salihin. Di antara Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, biar bertaubat, bersuci, waj'alni minal ulama'il 'amilin, jadi orang berilmu, beramal, waj'alni mahbuban fi qulubil mu'minin, jadi orang yang disukai oleh hati orang yang mukmin. Akhir sekali tidak ada bila sudah ada yang pertama, sudah ada yang kedua, sudah ada yang ketiga, sudah ada yang keempat, padukan masyarakat. Waj'alna min ibadikas salihin. Allahu Akbar. Jadikan kami hamba-hamba yang soleh,
yang tidak melakukan sebarang maksiat dia, yang melakukan tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Seandainya aku melakukan sesuatu perkara bercanggah hendar kali ya Allah, jangan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kerosakan muka bumi ini hasil daripada perbuatan tangan manusia. Jangan tanya pasal apa ribut, jangan tanya pasal apa banjir, jangan tanya pasal apa bah, jangan tanya. Tanya tangan kita, tanya hati kita, tanya mulut kita. Baru kita nak merubah alam ini. InsyaAllah masyarakat berubah, alam akan berubah. Hasil daripada doa yang dilakukan oleh waja'alna min ibadikas salihin. Rasa saya cukup setakat itu. Angguk-angguk pun kena adil 15 minit. Sama-sama. Tak bolehlah kiranya panjang pula, orang tua bagi panjang pula. Ada adil. Terima kasih banyak. Kok ada pusingan kedua, saya tambah lagi. Kalau tak ada, redalah saya dengan pusingan pertama. Apa salahnya? Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk Haji Kamarudin. Jelas penuh semangat tuan-tuan. Kalau sampai sentuhan begitu, ada lagi yang syahid, saya tak tahulah. Sebab saya tengok ada yang terkelip, terangguk, terkelip, mungkin penat sangat. Tapi jiwanya tetap ada dalam majlis ilmu. Maknanya ada sentuhan insya-Allah. Jadi terima kasih yang berbahagia Datuk. Mudah-mudahan dengan teguran, nasihat dan pandangan yang penuh bersemangat, memberi ruang kepada kita untuk terus mengikat hubungan dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah yang lain akan ada jalan penyelesaian. Amin. Baik, kita balik kepada panel yang pertama ya. Sebab kita pun masa tak panjang lagi ya. Jadi lebih kurang 15 minit jugalah. Al-Fadhil Ustaz Nur Syam. Jadi Datuk dah sebut tadi, nak berubah, nak jadi baik, hubungan Allah, solat kena jaga. Tapi sebenarnya bila cerita pasal hijrah, dikaitkan. Ada saja perubahan-perubahan yang perlu kita laksanakan di peringkat diri, keluarga dan masyarakat. Dan ada juga perubahan-perubahan yang nampak senang, tapi susah kita nak ubah. Jadi cara macam mana kita nak ubah, dan apa perkara yang sepatutnya kita ubah dalam mencari kebaikan pada diri, keluarga dan masyarakat. Dan yang paling penting, bila dah berubah, nak istiqamahnya macam mana. Dipersilakan Ustaz. Saya tertarik sangat bila tengok Datuk Kamarudin tadi. Sama muda dulu dengan sekarang. Cara Datuk tu, kita orang muda pun jadi rasa tupar semangat. Dengan semangat agama itu. Patut utamanya apabila perkara-perkara sensitif agama disentuh, memang sifat orang beriman dia akan terasa. Begitulah kita boleh cek diri kita masing-masing. Moderator tanya tentang perubahan. Ada seorang orang muda lagi lah, awal 40-an umurnya, pengsan, dibawa masuk ke ICU. Tiba-tiba dia ni memang perokok tegar. Kalau orang Terengganu panggil sambo puting, isap rokok. Bawa ke hospital, masuk ICU. Dia pengsan. Bila dia sedar, kata doktor pakar, doktor kata, saya minta maaf cik, saya terpaksa beritahu secara profesional, cik ni masih muda, umur baru awal 40-an, tapi cik ni merokok sejak bila? Dia kata 2 doktor. Jantung cik ikut pada kita punya result, paling lama dapat bertahan 3 bulan sahaja. Saya minta maaf terpaksa beritahu, kata doktor pakar. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi lampu kuning dulu pada dia, tak bagi lampu merah terus. Yang menyebabkan totally berubah dalam hidup dia. Jadi ahli masjid, mayang berjemaah, macam Datuk sebut tadi, tunggu orang azan masuk waktu, dia dah ada kat masjid, hadir majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan titik perubahan dalam hidup dia. Cukup 3 bulan, tak mati dia.
Pergi cek balik. Sekali lagi doktor minta maaf. Doktor kata saya minta maaf. Saya cek jantung cik ni memang bermasalah. Cuma hari tu saya tersilap. Kalau cik boleh maintain jaga, jantung ni boleh bertahan 5 hingga 6 tahun lagi. Isap rokok balik dia. Perubahan yang tidak didasari dengan dasar yang kuat. Dia sebab takut mati, gitu saja. Ataupun macam petang ni, kita berceramah. Orang isap rokok nak berhenti rokok, orang rasuah nak berhenti rasuah, orang tinggal solat nak solat. Kita tak boleh nak berubah dengan hanya satu forum. Kita orang kat depan ni bukan Doraemon, bawa alat, ting, berubah. Tak boleh. Kita kena cari perkara-perkara yang membantu kita untuk perubahan. Nombor 1. Siapa-siapa yang rasa nak baiki diri, nombor 1, mestilah berdasarkan ilmu dan kefahaman. Tak boleh semangat-semangat. Dia kena faham. Sebab apa aku kena berubah? Berubah macam mana? Aku kena buat apa? Dengan kefahaman. Dengan ilmu. Bukan semata-mata dengan semangat. Oh, semangat. Orang semua pakai tudung sekarang. Aku pun nak pakai tudung. Orang semua pergi dengan ceramah. Aku pun nak pergi dengan ceramah. Baguslah dengan ceramah tu. Tapi biarlah dengan kefahaman. Why? Sebab apa aku kena berubah? Dulu saya tak faham sangat. Sekarang saya duduk dengar kuliah, dengar ceramah. Alhamdulillah ada kefahaman. Kita ni sampai bila nak hidup macam ni? Tak berkat dunia akhirat. Saya ni duit banyak, tapi hati tak tenteram. Rupanya saya jauh dengan Allah. Mana dengan ilmu, dia faham. Kenapa dia perlu berubah? Bagaimana dia nak berubah? Alhamdulillah kita di Selangor ni khususnya, Allahu Akbar. Kalau saya balik ke Malaysia, saya belajar di Yaman dulu. Saya balik tahun 2005. Mula kuliah masjid di surau tahun 2005-2006. Kebanyakannya orang-orang yang dah berumur yang hadir ke masjid. Orang-orang pencen, orang tua lah, minta maaf sebut. Tapi Alhamdulillah 2-3 tahun kebelakangan ni kita pergi forum, pergi ceramah, anak-anak muda pun ramai. Tolong share program-program melalui Facebook, melalui WhatsApp. Ini suatu perkembangan yang baik. Dengan ilmu boleh merubah masyarakat. Mak rempik, Ustaz. Sekarang saya dah tak rempik, Ustaz. Saya rempik ke masjid je sekarang. Oh, Alhamdulillah. Mak rempik kata saya dengar ceramah, saya ikut program masjid, Ustaz. Masjid buat qiyamul lail. Kita orang solat sunat tajwid, Ustaz, kata mak rempik. Oh, kita dengar mak rempik sembahyang tajwid. Oh, baguslah sembahyang tajwid berapa rakaat? 4 rakaat. Oh, bagus sembahyang tajwid 4 rakaat. Yalah, kita takkan nak betul, malu pula dia kan. Mak rempik sembahyang tajwid sekarang. Dia nak cerita sembahyang tahajud. Kita orang sekarang, Ustaz, ikut program masjid, jawatan kuasa masjid, buat rondaan malam-malam, orang dating, orang berendek. Kita nasihat, kita laksanakan amar ma'ruf munkar nakir, Ustaz, kata Mak Rafiq. Semangat Mak Rafiq. Alhamdulillah. Amar ma'ruf munkar nakir pun tak apalah. Jadi ini, dengan ilmu, dengan kefahaman, begitu juga kita dalam berkeluarga. Ibu, isteri, suami, ayah, anak-anak, berdasarkan ilmu. Bimbing anak-anak dengan ilmu. Kita yang berniaga, kata Sayyidina Umar, jangan masuk dalam pasar kami orang yang tak belajar bab riba. Dengan ilmu kita faham, ya Allah, rupanya lama dah investment aku ni terlibat dengan benda tak haram, patut berdoa tak makbul. Ilmu kita faham. Orang kita kecoh bila ada coklat dalam babi. Terbalik. Kecoh bila ada babi dalam coklat. Kecoh. Ada DNA, ada babi dalam sosis. Kecoh. Tapi dia tak kecoh, ada babi dalam akaun dia. Terlibat dengan riba, terlibat dengan rasuah. Itu babi dalam akaun tu. Ya Rasulullah kata, ya muddu yadaihi ila as-sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Duk makan minum haram je. Duk doa-doa, patut sebab apa doa saya tak makbul ni, Ustaz? Doa depan Kaabah dah, khusyuk dah. Anak tak dengar cakap juga.
Bila kita belajar, la ilaha illallah, rupanya suami duk berniaga, tipu partner sendiri. Suami nak masuk sebut harga, bagi rasuah, patut pun tak berkat doa. Dengan ilmu, kita nak berubah diri dengan ilmu dan kefahaman. Satu, saya pergi ringkas-ringkas. Nombor dua, tuan-tuan, perkara penting kalau nak berubah, orang muda ke orang tua ke orang kaya ke orang miskin ke, nombor dua, selepas ilmu, kawan. Dengan siapa kita berkawan? Kawan dengan kawan yang baik, insya-Allah kita dapat tempias minyak wangi dia. Nabi buat perumpamaan masyhur kan? Kawan yang baik macam kawan dengan orang jual minyak wangi. Tak beli minyak wangi pun boleh try. Bagus juga kawan dia ni, asyik try je. Hari ni malaikat subuh, esok 1000 bunga, lusa haramai beli tak pun. Sakit hati kawan. Asyik try je. Tak apalah tak dapat minyak wangi pun, dapat wangian. Kawan, carilah kawan yang baik. Kita rasa malas nak pergi dengar ceramah, kuliah. Kawan tu kata, jom lah. Jom lah. Awal-awal kita segan kat kawan, kita datang. Oh dia ni shopping aku pergi. Main golf aku ikut. Pucuk-pucuk aku join. Dia ajak pergi kuliah. Pergilah juga nak ambil hati. Berkawan dengan kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Dia akan bantu kita untuk transform, untuk berubah. Kalau kawan yang tak baik, kita baru orang perempuan, baru je nak mula tutup aurat, kawan kata, tak panas ke kau tu, 2 minggu je nanti. Kawan yang tak baik, kita baru nak berhenti tak rokok, berhenti tak rokok, poyolah. Pula aku bagi free. Kawan yang tak baik, bila kawan yang tak baik, dia akan jadi tak baik. Nak berubah ke arah yang lebih baik, cari kawan yang baik. Sebab tu bukan saja kita sebenarnya, anak-anak kita, sini ibu ayah ramai, usahakan untuk kenali kawan anak-anak kita. Anak-anak kita depan mak ayah, ya Allah, warak dun wabarkun. Kalau dia berjalan tu pijak semut, semut cakap, tak sakit, semut kata. Kita nak tahu anak kita di belakang kita, panggil kawan-kawan dia, belanja makan ke, ajak makan kat rumah. Apa yang kawan-kawan dia bersembang, bergurau, itulah anak kita di belakang kita. Kawan anak-anak, kawan bapa anak, kawan mak anak. Kita berkawan dengan orang main golf yang tak semayang. Dia pergi main golf, kita seorang nak semayang. Dah semua yang lain duduk kat green tu tak semayang belaka. Kita kata, oh segan aku nak semayang, orang lain tak semayang. Kawan-kawan tak semayang. Dah lah tak semayang. Baru je nak tee off, judi pula. 30-10-10 ke hole by hole. Judi pula. Kawan. Main golf dengan kawan yang kaki solat. Oh, tak cukup apa lubangnya ni. Ya, azan tu semayang je. Tak apalah keluar kotor pun. Sah je semayang. Semayang. Nak berubah, baik ke tak baik ke, kawan memainkan peranan yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang berada di atas agama, perangai, tingkah laku kawan rapat dia. Maka hendaklah kamu lihat, kamu pilih elok-elok dengan siapa kamu nak berkawan. Berapa ramai yang datang forum petang ni, kawan yang WhatsApp dia. Kawan WhatsApp, jom ada forum. Lebih penting lagi lepas forum ada makan. Ada makan tak? Kawan WhatsApp. Kawan ajak datang. Kawan yang baik, dia jadi akan ikut yang baik. Kerana itulah kita, tuan-tuan, kita juga kena doa supaya Allah rezekikan kepada kita kawan yang boleh nasihat kita. Bila kita lupa, dia nasihat. Kita tak nak kawan yang asyik mengampu je. Semua betul. Kau carilah kawan yang dare to say no. Kawan yang boleh kata, aku tak setuju kau buat gini. Salah ni. Oh, itu kawan yang baik. Dia tak aibkan kita di depan orang. Dia datang bisik. Dia bagi tahu. Dia ni tak ada apa-apa kepentingan dengan kita. Dia kata, Ustaz, saya rasa Ustaz buat ni tak betul. Saya Alhamdulillah, Allah rezekikan pada saya beberapa orang sahabat yang daripada zaman belajar lagi dulu. Kat Yaman dulu, housemate, apa sekarang rapat. Dia duduk mengajar tahfiz kat kampung.
Tapi dia boleh nasihat kita. Kita ni kadang-kadang ada duit zakat. Orang Kuala Lumpur nak keluar zakat, kita hantar duit zakat tu ke sekolah tahfiz dia. Kita hantar duit bantuan baiki surau dia. Maknanya dia seronok kita tolong. Tapi dalam keadaan, bukan duit saya, duit orang lah. Saya sampaikan, dia dapat manfaat. Tapi dia masih lagi tegur saya ke perkara yang dia rasa tak betul. Sahabat macam ni kena cari. Atau mesej, oh nampak acak sekarang dengan Kak Tun ni, kopiah pun tak pakai dah. Dia nasihat kat kita, oh tak pakai kopiah sekarang. Pada pandangan dia, walaupun kita adalah sebab kita buat, cari kawan yang boleh nasihat kerana dia sayang pada kita. Yang ketiga, terakhir saya sebut, kita nak berubah, nak baiki diri, tidak lari. Tadi Al-Fadhil Datuk Kamarudin sebut, doa kita kepada Allah. Kita kena minta Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tolong tunjuk kita yang betul-betul jelas. Bukan saja nampak yang betul, tapi minta Allah beri kekuatan untuk kita ikut yang betul. Untuk kita amal yang betul. Kena minta dengan Allah. Minta dengan wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Perlihatkan kebatilan sejelas-jelasnya dan rezekikan kepada kami kekuatan untuk jauhi kebatilan. Cumanya dalam doa ni, Ustaz, payahlah saya nak doa. Saya ni nak juga jadi baik, tapi kadang-kadang lara. Nak jadi baik, lara. Nak doa apa, saya tak berapa pandai. Senang je tuan-tuan, doa bahasa Melayu je. Ya Allah, tolong beri aku kuat nak baiki diri. Tolong bagi aku istiqamah. Minta je. Yang penting kita faham doa. Ada seorang tu, dia pergi ke Mekah. Dia berdoa di hadapan Kaabah. Setiap pusingan, dia doa minta nak jadi jutawan. Ada juga orang nak jadi jutawan, nak rasa jadi jutawan. Dia doa sungguh-sungguh nak jadi jutawan. Setiap kali tawaf, yakin dia. Subhanallah, selepas bulan dia balik umrah, balik ke Malaysia. Lepas bulan, dia ditukarkan tempat kerja oleh syarikat dia, pindah ke Jakarta. Dia kata, aku kerja sebulan dapat jutawan sungguh pak. Dia kata lupa doa kat Mekah dulu, nak sebut ringgit Malaysia. Tak ingat nak sebut kan? Doa, kita berdoa ni kita minta your own language, bahasa sendiri. Minta Allah, nak berubah ya Allah, tapi tak boleh tahan lah, tolonglah ya Allah, beri kekuatan. Kita memang hebat macam mana kita pun, duit banyak ke, ilmu banyak ke, pangkat besar ke, kita masih lagi nahnu fuqara'u ilallah. Kita masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Allah tempat pergantungan kita. Jangan kita rasa aku tahu, aku duit banyak, aku pangkat besar, orang takut, aku keluarga hebat. Tak. Kita masih lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Abu Bakar ketakutan, stres, tapi Nabi ajar satu pergantungan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Don't be sad. Jangan sedih. Kita nak berubah, orang perli. Kita nak berubah, tak nak rasuah dah, tak dapat job. Kita nak berubah, nak daripada riba nak pergi yang halal. Oh rugilah sikit ustaz, refinance. La tahzan, innallaha ma'ana, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Keyakinan kita mesti kukuh dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Nur Hisham ya. Saya suka forum dengan dia, faham, saya pegang mikrofon ya. Kadang-kadang ada setengah panel tu saya pegang naik turun mic tu, dia buat tak faham aja ya. Tapi bukan panel kat sini lah, dekat Zimbabwe. Ustaz kena kata gini Ustaz, cukuplah tu. Oh berat tu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nur Hisham ya. Baik, jadi kita masih lagi sedikit. Jadi saya akan terus kepada Fadil Datuk Haji Kamarudin. Cuma ada soalan daripada jamaah tadi Datuk. Soalan yang pertama,
Kita sambut tahun Masihi tu rosak ke etikad kita? Tu satulah. Tu yang berat tu. Tu sambut tahun Masihi tak boleh katanya. Agaknya lah. Ni tak pandangan Datuk lah. Dan yang kedua, dia ada soalan tu kaitan dengan soal kepimpinan. Yang ni memang sesuai soalan yang saya nak tanya dengan Datuk. Ya. Soalan saya mudah tu. Dalam round yang ke-12 tu rasa ke-12 dah ni dah. Ke-12 ni. Sebab tu saya tengok ramai yang syahid dah. Gitu. Terkelip-kelip, dekut, tolak kerusi. Tapi Alhamdulillah tu, kita punya kehadiran tengok makin ramai lah tu. Tapi kerusi kosong banyak lagi depan ni. Ada masalah juga. Baiklah. Soalan saya kepada Datuk. Dalam bina masyarakat yang penuh dengan soal, dengan kasih sayang, hormat menghormati, maknanya mesti berpunca daripada kepimpinan yang baik. Pemimpin yang ada agama, yang bertakwa, yang amanah, yang adil, insya-Allah rakyat yang dipimpin akan menjadi terbaik sebab mencontohi pemimpin yang baik. Jadi cuma dalam hal ini kadang-kadang ada mungkinlah segolongan daripada kita yang mungkin rasa cara kepimpinan soal itu tidak mencerminkan akhlak. Jadi akhirnya dia tidak merasakan ini satu contoh yang baik. Jadi akhirnya matlamat untuk mencapai suatu perpaduan dalam masyarakat mungkin bukan tak tercapai, tapi mungkin lambat sikit tercapai. Mohon penyerahan pada Datuk dan mohon Datuk terus buat kesimpulan dalam masa lebih kurang 18 minit tu. Soalan baik. Yang tukang jawab belum baik. Belum tentu baik. Sebab itu dalam hidup kelebihan dan kekurangan mesti diakui. Kelebihan isteri mesti akui. Kelebihan suami mesti akui. Dalam hidup kita, tuan-tuan, sebagaimana saya nak sambung apa yang dikatakan ulama muda kita, Tuan Syed. Apa dia kata? Kalau nak berubah mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Al-ilmu nurun wal jahlu walaun. Rasulullah dah kata. Rasulullah dah kata, tuan-tuan, ilmu adalah mengeluarkan cahaya keimanan. Tapi jahil akan melahirkan bala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini yang kita nak jadikan. Jangan letak kita jadi orang jahil dalam kehidupan. Apa perayaan pun kita boleh sambut. Tapi Allah kata, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Kau kena ingat aku, wahai manusia, kata Allah. Fazkuruni azkurkum. Aku ingat, kau ingat aku ingat kamu. Washkuruli, bersyukurlah. Wala takfur, jangan kamu kufur pada aku, wahai manusia. Allahu Akbar. Saya nak ambil sikit tanda al-ilmu nurun wal jahlu walaun. Apa yang dikatakan oleh pengurusi? Apa yang dikatakan pengurusi tepat? Mesti ada sifat amanah. Sifat amanah ini amat penting kepada kepimpinan. Apa saja kepimpinan, isteri, suami, orang yang diamanahkan, mesti ada. Orang yang diberi kepimpinan, mesti ada amanah. Sebab Rasulullah dah kata, kalau sekiranya mana-mana manusia yang tidak amanah, la dina liman la amanatalah. Tak ada agama orang yang tidak ada amanah. Kalau sekiranya amanah tidak ada pada dia, agama dia tidak ada. Seolah-olah hanya ini yang kita takut. La ilaha illallah. Ya ilaha illallah, kita takut. Suami yang tidak amanah macam mana dengan rumah tangga dia? Macam mana dengan anak dia? Saya syukur pada Allah bila saya tengok kawan wanita hari ini, tuan-tuan. Tercium rasa, seolah-olah tercium rasa wanginya hidup ini. Wanginya hidup ini. Berbanding dengan 70-an dulu. Tahun 70-an, tuan-tuan tahulah, tengok wanita bertudung. Masya Allah, separuh je kan. Separuh je tudung kepala. Bibeliknya begini. Tapi jangan pula tuan-tuan bila tengok orang separuh tudung. Itu tudung tahun 70-an. Janganlah pula.
70-an tudung macam ini. Kepimpinan kepimpinan ini dia tudung dia, ya Allah. Masya Allah. Masuk 80-an. 80-an buat pesen tudung. Labur pula. Macam telkum. Bawah pada pinggul. Tak elok langsung cantik. Tak elok. Masuk 90-an dia buat tudung. Ada tudung kan ada segong. Diamond tu. Dia buat sini belakang ada. Allah, cantik nampak. Masuk tahun 20-an, 2000 tahun 20-an ni, 20 pula. Masya Allah, dia letak pula bunga sini pula, sebelah. Alah. Dia letak sini, dia tengok. Itu kerja dia itu saja. Takut jatuh. Itu aja kerja menengok aja dia. Tak seimbang pula tu. Dia letak balik, dia letak pula balik ini pula. Dia balik, dah dua pula, dah berat dia, nampak seimbang jalan. Syukur pada Allah. Hari ini punya tudung tuan-tuan kalau tengok macam kelambu tuan-tuan. Ya Allah. Berbelai-belai. Ya Allah. Ular sawa boleh duduk dalam tu tuan-tuan. Ya Allah. Pesen tudung sekarang ni kita jangan tanya pada isteri kita, jangan tanya pada anak. Ya Allah, perubahan mendadak punya tudung. Tetapi malang ada berlaku satu kisah. Pak mentua dia, seorang pak mentua dia bawanya air jumpa saya. Dia kata, Tuan tolong doakan air dalam tapua ini. Saya kata, doa untuk siapa Haji? Haji sakit apa? Dah, untuk menantu saya. Menantu Haji apa hal? Menantu saya lelaki. Sakit apa dia Haji? Dah, dia tak sakit Tuan, kereta besar, rumah besar, segala-galanya ada. Tapi hati saya sakit Tuan. Menantu punya hal, pam tua pula sakit hati. Apa hal ni? Rupanya 4 tahun menantu. Menantu balik kampung 4 tahun tak pernah pakai seluar panjang. Pakai seluar pendek atas lutut, cermin mata hitam. Ya Allah. Sebab itu hari ni cermin mata tuan-tuan banyak jenis. Cermin mata baca surah khabar. Lain cermin matanya. Cermin mata memandu kereta, lain. Cermin mata motor besar, lain. Cermin mata masuk mahkamah, lain. Masuk mahkamah, cermin mata besar, tuan-tuan. Hitam, tak nampak pipi pun tak nampak. Itu masuk mahkamah tu. Sekarang ni tak ada dah cermin mata, pakai tudung pula. La ilaha illallah. Ini dahsyat manusia. Sebab itu saya nak katakan sekali lagi. Pada diri saya. Saya ingatkan diri saya. Al-ilmu nurun wal jahlu balaun. Apa sebab Rasulullah kata paling hebat ni? Kita hendaklah satu. Dalam hidup ni tuan-tuan, syukur pada Allah kalau ada 5 perkara. Syukur pada Allah. Kalau kita jadi pemimpin, kita jadi rakyat, kalau dapat 5 perkara ni, syukur pada Allah. Jangan banyak cerita. Yang pertama, kita kena syukur pada Allah kerana badan kita sihat. Alhamdulillah. Ya Allah. Duit banyak masuk hospital buat apa? Duit dalam bank 2 juta masuk hospital pula. Masya Allah. Kalau ada penaja tak apa. Tak apa, tak mahu masuk hospital. Ini tak ada penaja ni masuk hospital. Duit banyak. Rumah katil besar, pergi katil kecil. Ya Allah, tidur. Masuk pula wayar pula kulu kilat. Tak kawan menengok pula. Ya Allah. Syukur badan sihat. Yang kedua, syukur pada Allah. Selera makan ada. Duit tak ada, selera makan ada. Pergi forum perdana Ma'al Hijrah boleh makan. Ya Allah. Belum dengar forum dah makan. Dah makan. Lepas forum lagi makan. Malam ni makan lagi. Ya Allah. 3 kali. 5 jam punya 3 kali makan. Tak ada masalah. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah boleh makan. Ini beri diorang beri
Encik makan apa? Saya ni kalau dapatnya roti jagung lah. Ya Allah, duit banyak makan roti jagung. Buat apa? Baik miskin. Udang boleh makan, kutang boleh makan, ayam boleh makan, kepala arnak boleh makan, kepala puyuh boleh makan, seekor puyuh boleh makan, seekor udang boleh makan. Tak ada masalah. Ini beri udang. Gaul. Allah. Beri soto. Gatal. Benda yang boleh makan. Akhir-akhirnya terung goreng je. Astagfirullah. Syukur pada Allah kalau semua boleh makan. Yang ketiga, syukur pada Allah. Tidur nyenyak. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidur. Dalam majlis ilmu pun tidur. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Malaikat tulis dah. Sah dia dah masuk surga. Orang duduk dalam majlis ilmu tak kira lah dia tidurnya. Syarat dia ada dalam majlis Raudhatun min Riyadil Jannah masuk surga. Tak kisah, tidurlah. Dalam khutbah Jumaat lagi tidur. Alamak. Oh, sedih kita. Syukur pada Allah. Satu orang hamba Allah jumpa saya. Tuan boleh doa kepada saya. Saya ni tak berapa tidur. Saya kata pergi sembahyang Jumaat awal-awal. Kalau awak pergi sembahyang Jumaat lewat, memang tak boleh tidur. Sembahyang pergi sembahyang Jumaat awal-awal. Awak cari tiang elok-elok, awak sandar sana. InsyaAllah saya kata. Kalau awak tak boleh tidur, itu memang awak nak mati lah saya cakap. Berapa tadi? 3 dah. Alamak. Sepanjang itu baru 3. Aduh. Yang keempat. Syukur pada Allah. Semua makhluk sayang dengan kita. Allah. Pergi dekat kucing-kucing sayang. Pergi dekat kambing-kambing sayang. Pergi dekat anjing. Anjing tengok. Alamak. Anjing pula. Aduh. Kurang asam punya orang. Kurang asam. Gula memang tak ada lah orang macam tu. Memang tak ada gula orang macam tu. Saya minta maaf saya cakap. Kalau Allah turunkan bala, jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya bala turun. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita bermohon pada Allah. Kita bermohon pada Allah, beri petunjuk kepada mereka yang telah tersalah perbuatannya. Itu saja. Kita berdoa bersama. Aminlah sikit. Ya. Lambat. Makbul mesti lambat punya. Mesti lambat. Saya kita berdoalah bersama. Dipertunjukkan kepada mereka yang tersilap dan tersalah. Amin. Kuat sikitlah. Makbul. Allah. Pergi dekat kucing-kucing sayang. Tapi syaratnya kucing kampung. Jangan kucing yang bela tu. Kucing Parsi tu bulu kembang. Itu dia punya shampoo aja RM85. Shampoo tuannya RM5 sebab itu rambutnya merah. Shampoo kucing putih-putih, biru-biru, kuning-kuning. Sebab shampoo RM85. Shampoo tuan rambut merah. Tapi janganlah pula tuan-tuan pergi ke dekat orang yang ada rambut merah. Awak ni shampoo RM5 ke? Janganlah begitu. Siapa kata Datuk Kamarudin? Beratlah. Beratlah. Saya tak kata begitu. Syukur pada Allah dekat kucing-kucing, dekat rimau-rimau. Rimau jinah. Kucing kampung nak tahu kita ni baik tak baik, pelihara kucing kampung. Kucing kampung ni kalau dia betul-betul baik, kita pergi, kita berhenti kereta, kita berhenti kereta. Bunyi kereta kita berhenti, dia duduk dalam muka pintu. Masya Allah. Tuan yang balik itu sah manusia yang baik. Kalau orang tu orang tak baik, berhenti aja kereta, berhenti aja suas berhenti. Enjin kereta berhenti. Kucing dah cari tingkap nak terjun. Itu bukan. Itu bukan orang itu. Soh beruam soh. Kutub Utara datang. Akhir sekali. Tidak ada yang paling hebat tuan-tuan. Tidak ada yang paling hebat. Bila Allah makbulkan doa kita.
Tapi kita tak tahu Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak tahu. Tak tahu. Allah tak beri Kamarudin. Engkau berdoa dah 10 tahun. Engkau tak tahu bagaimana makbulnya. Tak tahu. Tak tahu air mata keluar dah berjus. Pukul 3 bangun. Pukul 4 air mata keluar. Sayyidina Umar keluar air mata di padang pasir. Para sahabat bertanya, ya Umar, kenapa engkau mengeluarkan air mata? Sayyidina Umar berkata, ya sahabi, wahai sahabatku, aku melakukan kesilapan, aku melakukan kesalahan, aku melakukan dosa, aku bunuh anak aku, anak perempuan aku tanam. Hari malam ini aku mengadu dengan Allah di padang pasir. Tidak berbumbung. Ya Allah. Siapa dia yang bangun? Yang bangun di Madinah, yang bangun di Arafah, yang bangun mana? Masya Allah. Minta maaf masa di Mekah dia sembahyang di Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Terbalik pula. Pergi ke Mekah, Masjidil Haram, sembahyang. Balik ke Malaysia, dibaliknya pusingnya, ya haram pergi masjid. Tak pergi. Masya Allah. Masya Allah, nak makbul macam mana? Allah beri 40 hari di Mekah dan Madinah. Allah beri. Tapi ke Malaysia, 40 hari, 40 malam tidak tiba di masjid. Astaghfirullah, minta maaf. Jangan pula tuan-tuan pula. Orang balik Mekah ni awak dah 40 hari tak ada masjid lagi. Janganlah begitu, janganlah. Inilah dia. Inilah dia umat Muhammad. Yang Allah Rasulullah kata ummati, ummati, ummati. Di akhir hayat nak membawakan apa yang akhir. Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum zunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kesimpulan. Jangan ubah hidup kita. Minta maaf kalau saya kata. Jadikanlah hidup kita ini sebagai buah apa? Buah jagung. Jagung, buah panggil buah ke jagung tu? Ha? Buah juga. Jagung. Kita tahu jagung manis tu. Hidup kita ni jangan jadi hidup kita ni mesti jadi macam buah jagung. Kan buah jagung tu dia punya buah isi di dalam tu rapat, tapi dia masya-Allah. Dia tutup dengan lapisan tu. Masya Allah, sehingga orang tak tahu berapa banyak dalam tu dia punya isi. Bila dimakan, manis ya Allah. Kita jadi macam buah itu. Tutup keaiban. Sama ada keaiban diri kita dan keaiban orang lain, kita tutup. Masya Allah. Yang kedua, jadi macam buah jagung. Yang kedua, jangan jadi macam buah gajus. Buah gajus, ada sebiji pun tak boleh nak tutup. Allah. Aduh. Sengaja ada nampak sebiji nampak, ya Allah. Aduh, kecil pun. Aduh, jangan jadi macam buah gajus, jangan. Kena jaga sifat malu ni, kena jaga. Itulah perpaduan. Kalau tak ada aib kawan, tak ada aib diri, perpaduan berjalan. Yang kedua dah, yang berapa tadi orang ramai, tak tanya orang ramai. Yang berapa? Yang ketiga, jadilah macam buah manggis. Jadi macam buah manggis. Tengok di bawahnya, tampuk Masya Allah 5. Dalam 5, putih bersih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di luar sama dengan di dalam. Yang besar tempat duduk besar. Yang kecil tempat duduk kecil.
Tak pernah berkelahi. Tak pernah berkelahi. Tak pernah. Duduk dalam satu buah. Tak pernah pula hok kecil pergi MP. Hok besar. Tak ada. Hok besar pula nak makan hok kecil. Tak ada. Awak duduk. Tengok duduk. Relax. Tak ada kotor. Tak ada. Buah tak rosak. Apa benda tak rosak. Jadi macam buah manggis. Jadi. Satu lagi. Jangan jadi macam buah terung. Terung biru. Jangan jadi macam terung biru. Terung biru, terung apa dia panggil? Terung goreng tu. Terung biru tu lah panjang tu. Jangan jadi. Tengok di luar, Masya Allah, licin dan mampus. Licin. Buka. Tengok-tengok ada ulat hidup dalamnya. Allah, kotornya manusia. Kalau itu keadaannya. Itu yang saya boleh buat kesimpulan. Rasulullah tidak ada. Di dalam dengan di luar sama. Dengan masyarakat rendah dengan masyarakat sama. Yang tinggi yang rendah sama. Yang kaya yang miskin sama. Dia berkawan dengan Abdul Rahman bin Auf. Dia berkawan dengan Bilal bin Rabah, seorang hamba abdi kulit hitam miskin. Masya Allah. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak ada satu benda yang paling baik bagi saya. Saya mewakili kami bertiga mohon maaf sebagaimana Karam Singh Wilia. Karam Singh Wilia ni kalau dia bercakap kru dia minta maaf pada orang ramai. Tangan dia macam ini pegang mikrofon tapi tangan kiri dia begini kan. Apa macam mana Karam Singh Wilia minta maaf? Apa dia kata? Dia kata macam mana? Inilah kalimah Karam Singh Wilia saya pinjam. Kata-kata Karam Singh Wilia minta maaf pada orang. Dia kata, terbakar rumah nampak asapnya. Terbakar hati siapa tahu. Karam Singh Wilia TB3. Hebat Karam Singh. Tak Islam saja. Kata-kata lembut. Saya pinjam kata-kata itu mewakili rakan saya berdua. Itulah juga kata-katanya. Terbakar rumah, nampak asapnya. Terbakar hati siapa tahu. Kamarudin Zakaria, Subanjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi majlis mengucapkan terima kasih kepada berbagai Datuk Kamarudin di atas kupasan, pandangan, teguran dan nasihat serta kata-kata yang penuh dengan semangat serta pantun Karam Singh Wilia. Jadi terima kasih banyak Datuk. Jadi dengan itu maka berakhirlah forum bicara kita pada petang ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Yang pertama kepada berbagai Tuan Syed Nur Syam, kita punya panel pertama. Yang kedua berbagai Datuk Haji Kamarudin Zakaria, sebagai panel kedua kerana sudi bersama dengan kita mengisi petang kita di ambang sambutan tahun baru Hijrah 1436 Hijrah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan, walaupun tak lama 1 jam lebih, tapi saya kira terlalu banyak nasihat, kata-kata mutiara yang boleh kita ambil daripada kedua ahli panel dan kita boleh mula mengorak langkah untuk melakukan sedikit demi sedikit perubahan daripada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, dan akhirnya kita sama-sama dapat menghidupkan suasana masyarakat dengan kehidupan yang baik insyaAllah. Jadi sekarang saja, terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama berada dalam majlis forum ini. Jadi kalau ada kekurangan kesilapan, saya dan mewakili panel mengucapkan minta maaf lah, maksud begitu. Jadi di kesempatan ini juga diucapkan selamat menyambut tahun Hijrah 1436 Hijrah dengan ucapan kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan tahun yang baru ini akan beri ruang kepada kita untuk kita lebih menjadi lebih hamba-Nya yang lebih bertakwa, dan segala amal ibadah kita yang lalu dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini saya memulangkan majlis ini kepada juru acara utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Suhaimi bin Ahmad Waqid dan ahli-ahli panel yang telah mengulas selanjut berkenaan dengan tajuk forum Perpaduan Nadi Transformasi Negara. Semoga apa yang telah dibincangkan memberi manfaat kepada kita bersama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sekalian yang hadir kerana telah menjayakan program Forum Perdana Ehwal Islam sempena sambutan Majlis Hijrah peringkat negeri Selangor pada petang yang berbahagia ini. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan adalah dijemput untuk bersama-sama hadir ke tingkat atas Dewan Solat Utama untuk majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penerima anugerah kecemerlangan Tengku Idris Shah daripada kalangan pelajar-pelajar, diharap tunggu sebentar di kiri pentas kerana urus dia ingin bertemu dengan adik-adik pelajar. Terima kasih. Pelajar, okey, kita tunggu sini kejap. Sekali lagi diulangi kepada penerima anugerah kecemerlangan pendidikan Tengku Idris Shah bagi sekolah agama Jabatan Agama Islam Selangor, diharap adik-adik pelajar dapat berkumpul di belakang saya ni kerana pihak urus dia ingin berjumpa dengan tuan-tuan. Diulangi sekali lagi kepada penerima anugerah kecemerlangan pendidikan Tengku Idris Shah daripada sekolah agama Jabatan Agama Islam Selangor. Adik-adik pelajar adalah diharapkan untuk berkumpul di belakang saya ini kerana pihak urus dia ingin bertemu dengan adik-adik pelajar. Sekian, terima kasih.